Selamat sejahtera dan selamat datang ke latihan pencegahan bunuh diri di ward isolasi penyakit berjangkit Hospital Miri. Nama saya Dr. Ravi dan saya akan menyampaikan latihan ini. Sebelum bermula, saya ingin merakamkan penghargaan kepada kumpulan kajian Suprema yang banyak memberi input dalam menghasilkan modul ini. Tempoh latihan ini adalah dalam anggaran 30 minit. Ia dirangka mengikut keperluan dan kemudahan di Hospital Miri serta sokongan daripada Pasukan Pertolongan Asas Psikologi (PFA). Latihan ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan strategi-strategi umum pencegahan bunuh diri, manakala bahagian kedua adalah latihan Gatekeeper Zoom. Selepas mengikut latihan ini, anda boleh memuat turun nota latihan dan mendapatkan sijil. Latihan ini boleh diadaptasi untuk kegunaan tempatan mengikut kesesuaian masing-masing. Sebelum kita bermula, kita perlu mengakui bahawa berbincang tentang isu bunuh diri mampu menimbulkan pelbagai emosi dan perasaan yang kurang menyenangkan. Saya berharap anda sentiasa memantau emosi anda sepanjang dan selepas latihan ini. Berehatlah kalau perlu dan jika perlukan bantuan daripada pasukan PFA kami, anda boleh hubungi kita di talian 011-1085-6786 ataupun 011-105-67862. Pencegahan bunuh diri berprinsipkan perhubungan, connectedness. Namun demikian, suasana ward isolasi adalah jauh berbeza dan menghadapi beberapa kekangan. Pemerhatian langsung pesakit adalah pada tahap minimum untuk mengawal jangkitan. Contohnya, tempoh kontak yang singkat, susunan pesakit yang jauh dari kaunter jururawat serta tugas hakiki staf yang agak berat. Oleh demikian, kita memerlukan kepelbagaian strategi dalam pencegahan bunuh diri. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu strategi universal dan juga strategi khusus kepada pesakit. Strategi khusus kepada pesakit akan dilaksanakan melalui perbincangan staf ward dengan pasukan PFA. Dalam strategi universal pula yang tersenarai dalam kotak kuning, strategi-strategi yang diwarnakan biru boleh dilaksanakan oleh staf ward. Self-care dan bekerja sebagai pasukan adalah amat penting. Keselamatan diri, pesakit dan staf lain juga penting. Staf ward tidak harus ragu-ragu untuk breach of confidentiality, iaitu memaklumkan maklumat yang mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Mengekang kaedah bunuh diri, pendidikan dan penilaian semasa kemasukan, pemerhatian pesakit akan diterangkan dalam slide-slide selanjutnya. Latihan Gatekeeper akan menjadi topik perbincangan bahagian kedua. Latihan untuk pesakit tentang pencegahan bunuh diri akan dilaksanakan oleh pasukan PFA melalui buku kerja. Restriction of access to lethal means ataupun mengekang kaedah bunuh diri dijangka menjadi strategi yang paling berkesan di ward isolasi. Usaha ini boleh dilakukan oleh pasukan ward, khususnya tim pengurus dan PFA. Barangan yang dibawa masuk oleh pesakit haruslah diperiksa. Persekitaran ward haruslah dipantau dari semasa ke semasa untuk keselamatan, iaitu kurangkan akses kepada kaedah bunuh diri seperti mengekang tempat gantung. Keluarkanlah ampalang, ampaian ataupun cangkuk. Ini terutamanya di tempat-tempat persendirian seperti tandas. Kita harus sedar peralatan perubatan boleh digunakan sebagai kaedah bunuh diri. Contohnya tube IV, tube oksigen, sharps dan alkohol rub.
Oleh itu, peralatan tersebut haruslah di bawah pengawasan staf dan penggunaannya haruslah di bawah pemerhatian. Kita harus mengambil peluang semasa kemasukan pesakit ke ward untuk melakukan penilaian asas dan intervensi permulaan. Ketidakpastian adalah punca keresahan. Pendidikan tentang penyakit, sebab kemasukan dan tempoh rawatan mampu mengurangkan keresahan. Pemahaman pesakit haruslah diketahui dan pesakit harus diberi peluang untuk bertanya. Kita boleh seterusnya melakukan penilaian psikologi yang asas, iaitu tanyakan soalan-soalan berikut. Bagaimanakah perasaan mereka sekarang? Apakah keperluan mereka? Apakah kebimbangan mereka? Jawapan untuk ketiga-tiga soalan yang diwarnakan biru haruslah didokumentasi. Anda boleh minta izin kepada pesakit untuk maklumkan maklumat ini kepada pasukan PFA yang boleh bertindak atasnya. Jika sesuai, sampaikan buku kerja kepada pesakit. Sepanjang pesakit berada di dalam ward isolasi, kita haruslah melakukan pemerhatian dengan cara yang efektif, iaitu tidak menambahkan tempoh staf berada di dalam zon jangkitan secara ketara. Kita boleh mengambil peluang semasa mengambil vital signs. Bertegur dan bertanya khabar dengan pesakit, berwaspada tentang apa-apa perubahan nada percakapan ataupun perwatakan pesakit. Poin ini akan diteliti dalam latihan gatekeeper nanti. Kita haruslah bertanya, jangan ragu-ragu. Dan kita juga boleh prihatin terhadap maklum balas yang diberi oleh pesakit lain tentang seseorang pesakit. Ini mampu memberi insight yang kita mungkin tidak dapat daripada pemerhatian kita. Dengan itu, kita telah sampai ke penghujung bahagian pertama, iaitu strategi-strategi umum pencegahan bunuh diri. Kita telah membincangkan dengan lebih mendalam tentang restriction of access to lethal means, penilaian awal, serta pemerhatian di dalam ward. Seterusnya, kita akan meneruskan latihan kita dengan latihan gatekeeper Zoom. Latihan ini diadaptasi daripada latihan CARE oleh Encik Pei Kai Xuan dari Universiti Tunku Abdul Rahman. Gatekeeper adalah seseorang yang berpeluang untuk memantau, mengesan individu yang berisiko bunuh diri dan menghulurkan bantuan asas kepadanya. Latihan gatekeeper Zoom ini bertujuan untuk melatih staf untuk mengesan dan bertindak terhadap kecenderungan bunuh diri dan secara langsung mencegahnya daripada berlaku di ward isolasi Hospital Miri. Kita harus mengambil tahu bahawa latihan ini bukannya latihan gatekeeper yang selekapnya. Latihan gatekeeper Zoom hanya memberi penekanan kepada pengesanan kecenderungan bunuh diri dan rujukan segera kepada pasukan PFA. Sebagai seorang gatekeeper, amatlah penting untuk kita mengetahui dan menyedari bukan hanya satu faktor saja yang boleh menyebabkan bunuh diri. Bunuh diri adalah satu fenomena yang agak kompleks dan pelbagai faktor akan berinteraksi dengan satu sama lain dan juga dengan daya tahan pesakit untuk menyebabkan bunuh diri. Antara faktor-faktornya mungkin adalah masalah kewangan, rumah tangga, faktor umur, penyakit mental, dan lain-lain seperti yang tersenarai di dalam slide ini. Perasaan kesunyian di dalam ward isolasi mungkin hanya salah satu faktor sahaja. Kita harus mengambil dan melihat fenomena ini dalam perspektif yang agak holistik agar kita menilai setiap individu secara khusus kerana risiko setiap seorang adalah berbeza. Kita juga harus mengetahui fakta-fakta penting tentang bunuh diri dan juga mengelakkan diri daripada mempercayai mitos-mitos bunuh diri. Bunuh diri memangnya boleh dicegah. Bercakap tentang bunuh diri dengan selamat
tidak akan menyebabkan bunuh diri. Ia tidak akan mencetuskan idea bunuh diri dalam minda pesakit. Setiap individu boleh membantu dalam pencegahan bunuh diri. Suicide prevention is everybody's business. Ia tidak semestinya pakar ataupun doktor psikiatri sahaja. Marilah kita mengenali petanda-petanda yang selalunya diperhatikan dalam seseorang yang berkecenderungan bunuh diri. Ianya terbahagi kepada verbal signs, tanda-tanda lisan, dan juga tingkah laku behavioral signs. Dalam tanda-tanda lisan, verbal signs, ianya mungkin tersurat atau tersirat. Direct verbal signs seperti yang ditunjukkan di dalam slide ini adalah serius dan tidak harus diperlekehkan. Seseorang yang mengatakan, saya akan bunuh diri, aku harap aku mati, haruslah diberi perhatian dan kita harus bertanya dengan lebih lanjut dengannya apa yang dimaksudkan oleh beliau, apa yang dia nak cuba sampaikan. Ada kalanya individu yang berkecenderungan bunuh diri menggunakan tanda-tanda lisan yang tersirat seperti di slide ini. Frasa seperti bosan dengan hidup, tidak lama lagi anda tak perlu risau tentang saya sudah cukup hidup, meramalkan satu keadaan pada masa depan terdekat bahawa individu tersebut akan tiada lagi. Selain daripada tanda-tanda lisan ataupun verbal signs, perubahan tingkah laku adalah antara tanda yang dapat diperhatikan apabila pesakit sudah berada untuk tempoh yang agak lama di ward. Cubaan bunuh diri adalah satu faktor risiko bunuh diri yang sangat serius dan harus dirujuk dengan segera. Selain itu, pertukaran perwatakan, contohnya pesakit menjadi tiba-tiba periang, marah tidak bertempat, pilu, menghadiahkan barang-barang berharga kepada orang lain, ataupun pesakit yang menjadi agitated, psychomotor agitation, boleh berkelihatan gusar, resah, keadaan cemas, mungkin sedang mundar-mandir di ward. Pesakit-pesakit seperti ini haruslah diberi perhatian. Salah satu tanda yang agak senyap adalah kemerosotan dalam penjagaan diri. Apabila kita membuat pemerhatian setiap hari di ward, apabila kita nampak seseorang pesakit tu sudah mula tidak menjaga diri, tidak kemas, anda mungkin hendak nak bertanya lebih lanjut dengan pesakit tersebut. Khususnya remaja tidak mudah memaparkan emosi apabila mengalami krisis bunuh diri. Pertukaran perwatakan dalam kalangan remaja haruslah diberi penekanan, terutamanya apabila mereka menjadi senyap ataupun cepat marah. Selain daripada faktor usia, tanda-tanda penyakit mental yang serius seperti psikosis, halusinasi, delusi ataupun kekeliruan haruslah menjadi warning sign untuk rujukan yang segera. Setelah mempelajari tanda-tanda ini, anda mungkin tertanya-tanya, apa yang saya harus buat? Jawapannya adalah bertanya kepada pesakit. Pendekatan yang kita boleh gunakan untuk berbincang tentang bunuh diri akan dibincangkan di slide-slide berikut. Pendekatan yang digunakan bergantung kepada situasi, tahap rapport kita dengan pesakit dan juga kesesuaian pada masa itu. Yang penting pastikan anda bertanya. Anda juga sedar ini adalah isu sensitif. Oleh itu, tanyalah dalam satu situasi di mana ada privasi dan juga dengan nada suara yang rendah tetapi jelas. Kami mengesyorkan pendekatan semi-direct, iaitu memperakui pengalaman pesakit dengan satu keadaan yang boleh berlaku kepada sesiapa saja dalam situasi tersebut. Contohnya, ada kalanya apabila seorang itu kecewa ataupun sedih seperti kamu,
Mereka kadang-kadang berharap adalah lebih baik sekiranya mereka mati. Izinkan saya bertanya, adakah awak mempunyai perasaan seperti itu juga? Sejauh manakah anda sudah berfikir sebegitu? Cara pertanyaan sebegini mampu mengurangkan rasa malu dan membantu pesakit untuk open up. Ada kalanya, anda juga boleh bertanya secara direct, iaitu secara berterusan. Jika anda sudah mengenali pesakit itu, adakah kamu berfikir tentang bunuh diri? Setengah individu lebih selesa bertanya secara tidak langsung ataupun secara tersirat. Adakah awak merasai begitu kecewa dan berputus asa sehingga ingin mengakhiri kesemuanya? Pernahkah anda terfikir untuk tidur selama-lamanya? Cara pertanyaan sebegini boleh berfungsi sebagai pembuka bicara. Pesakit mungkin tidak menjawab secara verbal, dia mungkin hanya mengangguk kepalanya, tetapi ianya memberi peluang untuk kita untuk melakukan satu perbincangan yang lebih mendalam. Namun demikian, adalah penting apabila kita bertanya, kita tidak melakukannya untuk mencukupi syarat. Kita tidak harus untuk bertanya dengan harapan jawapannya adalah tidak. Kita harus bersedia untuk menghadapi seseorang yang mungkin mengalami ataupun mempunyai idea bunuh diri. Bertanya seperti, awak tidak akan bunuh diri kan? Kamu tak akan buat sekian-sekian kan? Tidak membantu. Bertanya dengan cara sebegitu membuatkan seseorang itu lebih cenderung untuk menjawab tidak, walaupun jawapan sebenarnya adalah ya. Tanya balik ataupun minta penjelasan, terutamanya apabila pesakit anda berfikir lama sebelum memberi jawapan. Anda juga tidak harus membincangkan kaedah bunuh diri, methods, melainkan pesakit sendiri yang ingin berbincang tentangnya. Seterusnya, anda boleh bertanya tentang niat, kaedah dan rancangan bunuh diri. Ini membolehkan kita untuk melakukan penilaian risiko yang ringkas pada masa itu dan berfikir tentang tindakan-tindakan selanjutnya. Anda mungkin perlu memastikan keselamatan pesakit terlebih dahulu sebelum membuat rujukan. Pesakit yang mempunyai idea bunuh diri ataupun disyaki berisiko, rujuklah dengan segera kepada pasukan PFK kami. Pasukan kami akan menerima rujukan secara langsung daripada sesiapa staf ward. Jika risau ataupun berasa teragu-ragu, rujuklah juga. Sebelum merujuk, sila maklumkan kepada pesakit dan memberi reassurance kepada mereka sebab rujukan itu. Anda boleh berkata kepada pesakit, saya rasa rujukan ini boleh membantu tuan-puan. Anda seterusnya boleh kenalkan pesakit kepada individu yang anda sedang merujuk kepada. Contohnya, saya telah mengenali Dr. A secara peribadi. Beliau merupakan seorang yang pakar dalam bidang ini dan anda juga boleh memperkenalkan ciri-ciri positif ahli profesional tersebut. Proses rujukan sebegini boleh merendahkan anxiety pesakit dan juga mengurangkan stigma dalam mendapatkan bantuan dalam isu ini. Ingat, sekiranya pesakit itu berisiko bunuh diri dan tidak menyetujui rujukan anda berhak breach confidentiality dan melakukan rujukan. Anda harus beritahu pesakit terlebih dahulu dan dapatkan bantuan staf lain jika perlu. Ini adalah untuk keselamatan pesakit. Seterusnya, mari kita saksikan satu contoh proses gatekeeping. Kami sedia membantu.
merupakan satu isu yang mampu menimbulkan pelbagai emosi dan perasaan yang kurang menyenangkan. Sesetengah orang mungkin akan terkesan dengan adegan di dalam video ini. Sentiasa pantau emosi anda sepanjang dan selepas latihan ini. Kita telah pun sampai ke penghujung latihan Gatekeeper Zoom. Sebagai rumusan, untuk mencegah bunuh diri, watch, memerhati, ask, bertanya, refer, merujuk, peka dan berwaspada. Tiada satu profil yang unik untuk pesakit yang boleh bunuh diri. To each his own. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Jangan rasa diri anda keseorangan dalam usaha ini. Bantuan daripada pasukan PFA sentiasa ada. Anda boleh call ataupun WhatsApp je. Sebagai penutup bicara, jaga diri dan kami di sini untuk anda. Jangan log off dulu. Anda dijemput untuk memberi maklum balas, bertanya dan melengkapkan soalan-soalan latihan untuk mendapatkan sijil. Saya ucapkan terima kasih untuk meluangkan masa anda untuk usaha pencegahan bunuh diri. I thank you for the privilege of your time.